adalah kesabaran. Itu sabarlah. Ni Nabi SAW cakap pasal bai'ah. Baik, apa butir-butir bai'ah? Butir-butir bai'ah tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir secara terperinci. Kata Jabir, kami bertanya, wahai Rasulullah, atas dasar apakah kami akan membai'ah kamu? Baginda menjawab, dengar dan patuh sama ada semasa rajin dan malas. Ala sam'i wa ta'ati, ala sam'i wa ta'ati fin nashal wal kasal, fin nashad wal kasal. Dengar dan taat pada aku, tengah kamu rajin pun dengar, tengah kamu malas nak dengar pun kamu dengar. Kita orang hari ni bai'ah dengan Nabi, hak dia suka ya, hak dia tak suka dia tolak Nabi SAW. Tak betul. Betul orang kata, ustaz macam mana tahu dia betul tak betul? Senang saja, tengok perjalanan mereka sama tak dengan Islam. Kan? Bila tengok orang ni bercakap, tuan-tuan, dia ada satu doktor ni bagus, tuan-tuan, dia tulis satu artikel pasal siapa kata apa nama LGBT di Malaysia ni kena diskriminasi. Tak ada kan? Pergi rawatan tetap biasa kan, hak lembut-lembut tetap dilayan macam tu, naik bas sekali tak ada masalah kan? Tak ada. Kalau dia pakai baju perempuan pun, kalau aksiden pun, doktor tetap rawat kan? Tak ada masalah apa. Cuma bila mereka minta lebih, tak lebih tak boleh. Kawan doktor seorang ni menarik. Dia kata, macam mana kalau seandainya darah LGBT ni diderma dalam tabung darah? Kita nak iktiraf sangat, kita nak pakai darah mereka. Darah mereka mungkin bercampur dengan HIV. Sebab hubungan songsang, tuan-tuan. Tuan-tuan, LGBT ni apa? Lesbian. Lesbian, perempuan cinta dengan perempuan. Tak ketahuan, tuan-tuan. Gay, laki-laki cinta dengan laki-laki. Tok siap bercinta dengan Tok Imam. Tuan-tuan faham tak, tuan-tuan? Tak gila kan? Duk pegang tangan dua-dua keluar masjid. Gila, tuan-tuan. Itulah maksud dia. Puak ni penyebar penyakit, tuan-tuan, namanya HIV. Kalau darah mereka didermakan, sanggup untuk diambil darah tu bagi pada orang lain. Doktor tu tulis macam tu, doktor tu pula kena tindakan. Kita diingat Malaysia baru ni adil, sama, bagus kan. Semua orang pakat nak turun Datuk Seri Najib dulu, dia ingat power lah. Sama agak, tak ada beza. Zalim tetap zalim, tuan-tuan. Ni Ustaz Dasuki dah kena serang banyak kali ya. Banyak kuliah kena termenit. Kita duk ingat bila mereka ni yang kata nak buat Malaysia baru ni lebih terbuka, lebih dinamik, rupanya perangai sama. Bila depan ni ada kuasa, mereka arahkan masjid. Jangan jemput Ustaz Dasuki. Masjid di Kedah dah buat banner dah, hari nak mai terpaksa tukar masjid lain. Pasal dapat report daripada orang tak puas hati dengan Ustaz Dasuki. Ustaz Dasuki pernah baca doa kehancuran kepada Pakatan Harapan tu. Ustaz Dasuki doa tu, dia tak apalah, tu parti dia kan? Tapi janganlah nanya orang kan? Tak apa lagi. Baru ni dia di Shah Alam Seksyen 27, dia pun tak bagi dia khutbah. Teruk minta kau tu. Kawan tu ustaz cerita bab mati ya. Kalau tu tengok kuliah Ustaz Dasuki, tu nampak apa? Mati. Assalamualaikum, mati tu wajib entah. Dia memang gitu lah. Dia tak nak cerita bab lain. Teratur pun orang tak ambil, tuan-tuan. Sebab tu taat Nabi ni dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan rajin, dalam keadaan malas kena taat. Kedua, sanggup mengeluarkan belanja semasa susah dan senang. Dalam keadaan senang dan susah, kita keluar duit untuk Islam. Ni pegangan kita. Mana ada kesenangan, mana ada kesusahan, kita tetap infak untuk jalan Allah pergi. Yang ketiga, menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran. Kena cegah mungkar, kena buat kebaikan. Pakai tudung ni hak individu ke hak Islam, tuan-tuan? Ibu-ibu boleh jawab, tapi Siti Kasim tak boleh jawab. Dia kata boleh kata pakai tudung, tak pakai tudung ni bukan, ni tak patut, ni ikut suka lah, nak pakai tak pakai, tak mau pakai pun tak ada. Islam tak pernah paksa. Kadang-kadang pening.
Kita dengar dia ceramah, kita jadi pening. Aku kan salah dia ke betul? Dah. Sebab dia pun cakap tak ada neraca, dia pun cakap bebas. Cakap bebas. Lah ni kebebasan sungguh, tuan. Tak boleh buat apa. Azan. Kita berhenti terus ikut. Senang. Sebab saya nak masuk isyak. Sikit. Bagi 5 sikit. Sikit. Yang keempat, menegakkan tanggungjawab agama Allah tanpa menghiraukan celaan orang yang mencela. Tegakkan Islam walaupun orang cela. Orang kata apa pun kita bawa Islam. Boleh apa? Orang kata kita bodoh. Orang kata kita ni hanya reti ba'aurat, rasuah tak reti. Dan tak api. Orang kata kat kita kalau tak sanggup tengok pramugari tu alihkan pandangan. Gila bapa apa tu kan? Kita berjuang hak pramugari nak tutup aurat. Kita bukan galak nak tengok, tuan. Dia duk kira kita ni jenis nafsu kuat, duk tengok orang perempuan. Kita nak selamatkan wanita-wanita nak tutup aurat. Kita nak selamatkan pekerja-pekerja hotel nak tutup aurat. Mas boleh ubah sebab mas milik kerajaan. Yang kita duk cakap-cakap dalam parlimen, yang ahli parlimen duk cakap dalam parlimen, bukan pasal tentang aurat, pasal hak yang patut diberikan oleh mas, kerana mas ada kuasa dalam bab tu. Orang kata dulu zaman UMNO tak buat lah. Dah kata UMNO jahat kan? Dah hampa baik, apa buat lah? Tu. Yang kelima, tuan-tuan, menolong aku apabila aku datang kepadamu dan mempertahankan aku sebagaimana kamu mempertahankan diri, isteri dan anak pinak kamu, dan untuk kamu balasannya ialah syurga. Nabi tak tawak projek apa pun. Nabi tak kata share 5% Petronas kat kamu dak. Nabi kata tawaran kamu kalau kamu penuhi bai'ah dengan aku ni syurga. Itu tawaran Nabi. Orang dulu dengan syurga memang hebatlah. Kita tak apa yakin syurga tu. Orang dulu syurga tu paling mahal. Kalau Nabi bagi apa-apa share, mereka tak mau. Sebab share tu dunia, mereka nak syurga. Jadi itulah kelebihan orang dulu. Wallahu ta'ala alam. Berhenti kat tu lah insyaAllah. Sebab polisi saya lepas Ramadan ni kuliah sampai isyak ya. Berhenti. Sebab apa kuliah sampai isyak? Sebab saya duk pergi banyak masjid, banyak surau. Ramai orang belah lepas daripada solat maghrib. Mereka belah tu pasal depan ramai solat isyak. Ada kejadian yang pernah jadi, bila depan malam solat isyak, ustaz duk kuliah, mereka balik pula. Jadi saya kesian pada orang nak semayang tu, saya berhentilah dekat isyak insya-Allah. Jadi pun kita kuliah tiap-tiap malam, tak apalah dekat isyak ni pun padalah insya-Allah. Ni pun banyak ilmu ni pun tak beramai banyak gini. Jadi maknanya berhenti kat dulu insya-Allah. Innahu wasamiul alim. Ada tabung nanti tuan-tuan untuk sekolah, bagilah sumbangan. Siapa-siapa yang nak convert, siapa-siapa nak tolong sekolah dengan bayaran zakat dan nak dapat pelepasan cukai, tuan-tuan boleh berhubung dengan pembantu saya nanti dekat tabung tu, Faizal dengan Nick. Sebab kita tengah kempen ni, kalau tuan-tuan ada nak pelepasan cukai, bayarlah zakat. InsyaAllah. Dulu ada abang bayar zakat ke saya 5,000, nama dah. Ni boleh bayar balik kot kalau kerja lagi lah. Jadi maknanya kita akan dapatlah balik refund daripada Majlis Agama Islam untuk tolong sekolah. Dan benda tu boleh untuk menyebabkan orang tu dapat resit bagi pelepasan cukai insya-Allah. Dan saya sedang nak sambung master ni tuan-tuan. Doakan insya-Allah, sebab saya dah dapat tawaran pengajian di UKM. Saya pohon dapat UKM untuk ambil dalam bidang syariah. Kenapa ustaz ambil master? Sebab lah ni saya nak pergi ke PhD, saya kena ada master dululah. Dan tempoh pengajian saya untuk master ni 2 tahun, dan kemudian lagi sambung 2 tahun untuk PhD. Kenapa ustaz nak sambung master dengan PhD? Sebab saya lebih nampak hari ni banyak masalah. Banyak masalah yang bila kita nak jawab, nak counter tak boleh. Sebab bila kita counter, orang kata kita ustaz. Allah ustaz. Ustaz apa? Ustaz Zul Pondan. Allah mana boleh tahu mana ustaz lah. Tapi kalau ada doktor ni, kita maknanya kita telah pergi ke level manhaj kajian. So saya nak pergi ke level tu lah. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan 4 tahun lepas tu dapat PhD, tahun ke-5 pilihan raya, lepas tu menang pilihan raya. Saya lah menteri pendidikan tu. Jadi menteri pendidikan tak susah. Hanya nak tukar kasut putih pada kasut hitam ni tak susah tuan-tuan. Jadi maknanya saya ke arah tu insya-Allah, dan doakan kepada saya mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada apa yang saya buat dan apa yang tuan-tuan sumbangkan insya-Allah. Kokolah dia nak bagi zakat pada orang sama master ni pun boleh ke? Yang tu pun boleh pelepasan cukai juga insya-Allah. Mudah-mudahan yang tuan-tuan bagi sumbangan pada saya tu dapatlah saya teruskan insya-Allah. Dan kalau seandainya siapa-siapa yang boleh bagi pinjaman, saya nak buat pinjaman ni sebab nak belajar.
Kalau ada bagi bantuan alhamdulillah, tapi kok rasa tak layak saya ni kan, boleh bagi pinjaman. Siapa-siapa nak bagi pinjaman boleh. Sama ada daripada kak-kak nak bagi pinjaman, saya boleh terima dan saya bayar balik insya-Allah. Kalau tak mau bayar pun, kata ustaz tak payah bayar, ustaz jadi suami saya pun boleh insya-Allah. Tak ada masalah insya-Allah. Saya boleh belakang insya-Allah. Kok ada yang nak bagi sumbangan boleh tuan insya-Allah. Terima kasih banyak, ada tabung untuk sekolah, dan kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan untuk sekolah dan saya pun ada di tabung itulah insya-Allah. Kalau nak bayar zakat, nak lepas cukai, maka jumpa nanti dengan Nik dan juga Faizan dan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi